Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiri lil haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sihat semua? Alhamdulillah. Tahniah kerana dah masuk malam yang ke 22. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Baik, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam waktu yang Allah rezekikan pada sekarang ini, saya nak ajak berbincang, kita ajak berkongsi berkenaan dengan Al-Quran, suatu rasa dan air mata. Saya bawa tajuk Al-Quran, suatu rasa dan air mata. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bila kita menyebut tentang rasa, saya yakin semua sekali hadirin mempunyai sesuatu yang ada pada diri yang disukai, dikasihi, yang kita letak pada suatu itu, suatu rasa. Baik, sekarang kalau kita letak skala 1 sampai 5 atas apa sahaja yang ada pada diri masing-masing, berapa skala yang hadirin letak? 1 sampai 5. Telefon ke, beg ke, handphone ke, kereta, atau apa yang ada pada diri, 1 sampai 5 hadirin letak berapa? Boleh letak dah? Tahu dah? Berapa? Dah tahu kan? 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Agak-agak letak berapa? Kalau telefon hadirin letak berapa telefon? Ni berapa ni? 5. Masya-Allah, hebat. hebat. Mantap. Kita tak apalah, masing-masing kan tahulah nak letak berapa kan. Ada orang kita kata 1 sampai 5, hadirin letak berapa pada telefon? Saya telefon banyak Ustaz. Saya letak 1 je. Ya ke? Ambil telefon kata 1 tu hempas. Oi. Marah pula. Maksudnya bukan 1 lah kan. Baik, hadirin semua, sekiranya pada sesuatu itu kita boleh meletakkan suatu rasa yang mana dengan skala 5 bermaksud padanya itu ada rasa. Rasa apa? Apa sahaja yang dia telah luahkan. Kasih sayang, suka nak jaga dia dengan baik. Betul tak ni? Baik, sekarang yang dikasihi Allah Ta'ala, Al-Quran hadirin letak berapa? Ini soalan. Al-Quran hadirin letak berapa? 1 sampai 5 letak berapa? Serius semua ni? Okey tak ni? 1 sampai 5 hadirin letak berapa? Saya tak tahu ni. Hadirin yang jawab sendiri ni. Kalau telefon hadirin boleh kata 5, maka saya tanya Al-Quran letak berapa? Baik. Kalau majoriti manusia meletak kepada telefonnya 5, bermaksud ada manusia yang meletakkan pada Al-Qurannya mungkin hanya letak 1, mungkin hanya letak 2, mungkin hanya letak 3. Wallah ta'ala alam. Kenapa berlaku demikian? Baik, satu contoh. Ni contoh Surah An-Nur section 20, section 20 apa? 19 20 kan? Surah An-Nur, dia buat majlis berbuka puasa, tumbangkan lembu 2 ekor. Hadirin nak sebut apa pada 2 ekor tu? Boleh tak kalau saya sebut Surah An-Nur, sembelih lembu 2 ekor untuk majlis berbuka? 2 ekor je. Boleh tak nak sebut je? 2 ekor je. Hadirin rasa 2 ekor tu macam mana? Biasa-biasa ke atau 2 ekor? Ke 2 ekor kot? Macam tu bahasa sekarang lah. Satu hari ada seseorang telefon. Dia minta saya doakan
pada anaknya yang selalu demam. Saya kata kat dia, puan sebenarnya puan boleh buat sendiri tau. Puan baca je ayat Al-Fatihah, baca je Al-Fatihah. Alah, saya bukan tak boleh baca ustaz, tapi kalau ustaz baca okey kot. Kemudian saya tanya dia balik, puan tahu ayat apa, surah apa yang puan tahu? Dia pun menung. Saya tahulah ayat kursi. Ayat kursi je yang saya tahu. Ayat kursi je. Lihat ni, ayat kursi je. Kenapa letak je? Contohkan tadi, surah An-Nur, sembelih lembu 2 ekor untuk majlis berbuka. Tergamuk tak nak sebut 2 ekor je? Tanya sungguh ni, semua nampak serius ni, kenapa ni? Saya cakap sungguh hadirin, kenapa letak je? Ayat kursi itu tercirit syaitan, lari ditampukan. Kenapa? Kerana satu ayat yang membawa satu perkara yang besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang cukup hebat, yang bermula dengan lafaz Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, isytihar atas namanya. Tiba dia kata je. Jadi ini suatu rasa. Baik hadirin, semua sekali yang ada, pada diri masing-masing ada tak ayat-ayat Allah Ta'ala? Pada diri masing-masing ada tak surah-surah yang hadirin tahu? Pada diri masing-masing ada tak firman-firman Allah? Ada ke tak? Berapa banyak? Kau nak jawab, saya ni bukanlah hafiz Ustaz, sikit je tahu. Nak jawab macam tu? Saya hafizullah, okey ha? Hafiz depan tu hafiz. Tak, sekarang nak tanya, Al-Quran yang ada pada diri hadirin masing-masing ini, apa yang dinamakan Al-Quran itu? Apa yang disebut kalamullah? Siapa pernah tengok cerita Cina, cerita perang, cerita hak zaman-zaman kuno, hak tunjuk perang besar-besar tu? Bila datang wakil daripada maharaja dia, membawa scroll daripada maharaja, pergi jumpa dengan general perang dia, angkat scroll, dia buat apa? Tak baca lagi, angkat scroll. Panglima perang buat apa? Panglima perang kalau atas kuda, turun daripada kuda itu, level terjun, lepas tu turun melutut, angkat tangan, gini, betul tak ni? Nak tengok kan? Kau tengok berperang tu, tinggalkan medan perang kerana semata-mata nampak scroll maharaja. Rajanya kat mana? Rajanya kat istana. Dibukakan scroll itu, dibacakan scroll itu, ditundukkan kepala, tak angkat langsung. Kenapa? Kerana scroll yang datang daripada maharaja, yang dibacakan oleh wakil maharaja. Apa yang dia letak rasa pada scroll itu? Sekarang saya tanya semua sekali, yang ada dalam dada hadirin masing-masing yang disebut firman Allah, yang disebut kalamullah, hadirin rasa apa? Soalan. Sungguh tanya, bukan marah ni, tanya sungguh, hadirin rasa apa? Yang disebut kalamullah itu, siapa yang tak ada Fatihah dalam dadanya sekarang? Ada tak? Siapa yang tak ada 5 ayat daripada surah Al-Baqarah yang hadirin selalu baca tu, Alif Lam Mim? Ada tak? Siapa yang tak ada ayat kursi sekarang? 3 kul? Ada tak? Paling pendek apa? Inna a'tainakal kautsar. Ada tak? Apa yang disebut itu? Firman Allah, kalamullah. Jadi bila manusia meletakkan perkataan je kepada kalamullah, apa yang dirasa pada firman Allah Ta'ala itu? Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah
innallaha azizun hakim. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta dengan dibantu kepadanya lautan yang sedia ada, ditambah lagi 7 lautan sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah ditulis. Tidak akan habis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Luqman ayat ke-27. Bermaksud dalam dada saya dan dalam dada hadirin sekalian adalah firman Allah, kalamullah. Ya hadirin, tak ada keupayaan langsung untuk menulis sendiri, tak ada keupayaan mendatangkan ayat yang setanding dengan firman Allah yang telah ada pada diri. Fatihah dah sekulit dengan hadirin sekalian. Bila lagi kenal Fatihah? Umur 10 tahun dah kenal tak Al-Fatihah? Umur 9 tahun dah kenal tak Al-Fatihah? Jadi kalau Al-Fatihah itu dah dikenali sejak umur 10 tahun, dah berapa puluh tahun berada dalam dada masing-masing. Kenapa tidak memberi kesan? Kenapa firman-firman Allah Ta'ala itu tidak memberi kesan perubahan ke atas diri? Kerana kita meletakkan kerana kita beranggapan bahawa firman Allah, kalamullah itu kadang hanya baca sahaja. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sebab itu dalam suatu perkara yang kita boleh meletakkan rasa pada sesuatu, pasti ianya ada kecintaan dan kerinduan. Ada sesuatu itu. Percayalah hadirin, sekiranya pada Al-Quran itu mushaf yang ada di rak-rak, percayalah hadirin, mana yang akan menyelamatkan hadirin sekalian? Al-Qurannya ada tersusun dalam almari, dalam saf, dalam rak apa semua sekali. Saya tanya, dianya boleh rosak ke tidak? Boleh rosak ke tak? Al-Quran yang pada mushaf itu tersusun pada rak, boleh berhabuk tak dia? Boleh rosak tak dia? Boleh rosak. Kena makan dekat anak-anak, boleh dileburkan, boleh dileburkan. Kemudian abunya itu boleh dibuang ke laut. Betul tak ni? Hadirin tanya semua sekali pada diri, Al-Quran yang ada pada dada masing-masing boleh tak dileburkan? Boleh hilang ke tak? Fatihah yang dah ada, sedia ada daripada mula perkenalan dengan Al-Fatihah, dengan firman-firman Allah Ta'ala hingga ke hari ini, sehingga menjelang kematian. Kecuali ke atas orang itu sendiri abah, dia sendiri yang tidak berkehendak, maka saat Al-Fatihah yang kenal daripada awal kemudian hilang daripada dadanya, dia dengan agamanya sendiri, wallahu ta'ala alam. Nama Al-Quran yang ada dalam dada masing-masing hadirin, bawa sampai ke mati, yang itu yang akan datang nanti. Dia tak hancur, dia berada dalam diri yang bakal memberi syafaat kepada orang yang benar-benar menghayati, yang dia meletakkan rasa kepada Al-Fatihah itu. Saat baca sendirian pun dia faham, dia boleh mengalir air mata hanya dengan Al-Fatihah. Nabi Sulaiman hantar surat kepada Puteri Balqis dengan melafazkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Besar tak bismillahirrahmanirrahim? Besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ini hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Mereka yang diberikan kepadanya Alkitab, Al-Quran disebut Al-Kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mana dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran itu, dia baca sungguh-sungguh. Mereka itulah orang yang beriman. Wa man yakfur bihi, siapa yang kufur kepada Al-Quran itu sendiri, Alkitab,
faulaika humul khasirun, maka dia adalah orang yang rugi. Kerana hadirin tidak pernah pun membaca kitab Zabur. Setuju? Hadirin tak pernah baca kitab Taurat. Betul tak ni? Injil ada hari ini telah dipesongkan. Maka Alkitab, yakni Al-Quran hari ini, siapa yang kufur, dia rugi. Maka pada Al-Quran itu sekurang-kurangnya permulaan dia mesti ada tilawah. Tilawah yakni hadirin mengindahkan bacaan itu melalui tajwid dengan taranum. Dia kena tilawah, baca baik-baiklah, baca sungguh-sungguh, baca dengan penuh rasa. Rasa yang hadir letak pada telefon 5, letak pada Al-Quran lebih daripada 5. Baca sungguh-sungguh. Belajar. Tajwid kita ada masalah, belajarlah. Jangan duk kecil hati kalau orang tegur makhraj kita salah. Ni tegur sikit merajuk, tegur sikit merajuk. Hak merajuk tahun lepas, tahun ni tak datang dah surau. Rugi lah. Betul tak ni? Cuma cara tegur tu kalau 5 orang, seorang yang dilantik sebagai mudir, hak 4 lagi tu janganlah lebih pada guru. Ni lebih dia pula tegur daripada guru. Guru tak nak kata apa, dia dulu yang laju. Tang dia rajuk, tak boleh tegur. Jangan gitu. Okey. Lihat ni, taranum. Al-Quran hadirin, sungguh saya cakap, bila sampai nilai yang cukup tinggi dengan seluruh kecintaan dan kerinduan, hadirin pegang sebuah mushaf yang padanya ada kerinduan, ada kecintaan, hadirin pegang, hadirin cium. Dia mengeluarkan satu bau. Ni semua sekali termasuk saya ni. Kita kan ada bau kita sendiri. Betul tak ni? Satu hari kan, saya pergi duduk Mekah agak lama sikit kerana urusan kerja. Sampai hujung, isteri telefon, kata, Abi, anak dah rindu ni. Tidur malam pun, makan pun tak berapa ni. Saya kata, ambil ridak saya, yang saya memang tak basuh, saya sengaja tinggalkan, ambil ridak saya, bagi kat dia. Dia ambil ridak tu, bagi, anak cium, tidur dengan ridak tu. Kenapa? Bau badan ayahnya. Betul tak? Terlepas rindu. Ni nak tanya ayah-ayah ni, pernah outstation tak ni? Agak-agak jauh sikit bawa baju kurang isteri tak? Rindu apa? Rindu kat isteri pun pelukkan baju kurung. Pernah tak? Tak tahulah saya. Ni contoh. Maka hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Sungguh, Al-Quran ini pada dia kita letakkan kerinduan, kecintaan. Dia ada satu bau yang menawarkan kerinduan itu. Pegang, cium. Cium. Quran yang mana kita gunakan dia memang harian itulah. Walaupun banyak Quran lain, walaupun kita boleh gunakan telefon untuk baca Al-Quran, namun kita disiplinkan satu Al-Quran yang memang kita guna selalu. Di sana ada suatu kerinduan, ada kecintaan. Kita cium, dia ada satu bau. Bau itu menawarkan rindu kita. Sungguh, kita berbicara dengan Allah Ta'ala dengan sepenuh rasa. Sebab itu dalam Al-Quran sekurangnya tilawah, tajwid dengan taranum. Taranum hadirin ada daripada tone dia sendiri. Dia ada suara dia sendiri. Dia tak belajar taranum pun tak apa. Tapi saat dia boleh ngaji Al-Quran dengan penuh rasa, dia akan melontarkan rasa itu. Hadirin saya yakin pernah membaca surat-surat zaman bercinta dahulu dengan penuh irama. Betul tak ni? Kita boleh bersajak dengan kalimah-kalimah yang indah dan yang cantik itu. Betul tak? Cumanya pernah satu masa saya solat di belakang imam zaman 70-an. Saya boleh sebut yang dia ngaji, dia baca tu. Dia baca, dia ambil intonasi, dia ambil tone daripada lagu-lagu zaman 80-an, 70-an dululah. Tapi tak ingat lagu apa. Nak mirip kepada Hindustan pun ada. Jangan buat macam tu tau. Menetabah ke? Boleh tak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan di pagar bintang. Boleh tak gitu? Jangan buat macam tu. Jangan. Taranum jangan sampai bawa mengikut retak irama Melayu. Jangan. Dia kena irama Arab. Makhraj dia kena tepat dalam lahjah Arabi. Jangan sekali-kali nak buat dengan irama Bollywood. Tak lihat ni? Boleh ya?
Taranum sampai satu masa hadirin saat berinteraksi dengan Al-Quran, berbicara dengan Allah, dia ada iramanya sendiri. Dia ada satu rasa yang dia boleh lontarkan, insya-Allah, asalkan tajwid dia menepati makhraj dengan baik. Kena belajarlah. Boleh dah ni? Pukul berapa berhenti? Kalau cukup masa dah. Habis dah. Jangan gitu kat nanti. Ada jamuan tak ni? Boleh berhenti tak? Ada moreh kan? Oh, boleh tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itulah hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya mengajak ke semua sekali. Kenapa? Kerana Al-Quran yang ada pada diri hadirin masing-masing, tolong bawa kepada nilai yang lebih baik. Apa sahaja yang ada, jangan hanya kerana nak sebut kitab hafiz, jangan. Al-Quran yang ada dalam diri masing-masing itu adalah firman Allah Ta'ala. Sayangi dia, tadabbur dia, ambil maklum, cakna, baca dengan sebaik mungkin. Walaupun kita hanya tahu Al-Fatihah, walaupun kita hanya tahu 3 kul, namun semua itu adalah firman Allah Ta'ala. Dia akan membawa syafaat dan bawa kepada hadirin, dan akan kekal berada dengan hadirin sehingga berada di alam kubur masing-masing. Walaupun mushaf yang ada ini akan lebur, yang ada pada diri akan membawa syafaat yang terbaik. Maka tolonglah saat dunia hari ini, kasihi, sayangi, cintai, rindui dengan sebaik mungkin. Hadirin, tadabburlah, kerana perkara yang kedua dia tadabbur, tazakkur. Berkenaan dengan tadabbur ini, Allah Ta'ala bagi tahu, auzubillahi minasyaitanirrajim, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah engkau mengambil faedah, tidakkah engkau mengambil pembelajaran, tidakkah engkau mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sendiri? Am ala qulubin aqfaluha, atau ada pada hati kamu itu penutup, atau ada pada hati kamu itu lapisan-lapisan yang membataskan kefahaman kamu tentang Al-Quran. Cakap sungguh, siapa yang letak perkataan je kepada Al-Quran, dia rugi. Dia rugi. Menyebabkan Al-Fatihah itu tak membawa manfaat yang besar ke atas dirinya, walaupun dah sekulit dengan dirinya. Hanya kadar baca dan letak pada lidah, boleh tutur seperti burung yang boleh sebut selamat pagi, selamat datang. Burung apa? Burung yang disisik lidah tu. Kadar gitu sahaja. Lihat ni. Hayati dengan baik. Biar Al-Quran, surah-surah yang ada dalam diri memberi syafaat dunia lagi, sehingga membawa kesan yang terbaik. Hadirin benar menghayati, letak sepenuh rasa, hadirin akan memahami suatu rasa yang mana bila imam membaca, hadirin akan mengikuti dengan rasa itu. Hadirin akan kenal bagaimana rupa air mata tu yang saat datang saat berbicara dengan Allah Ta'ala. Maka jangan sampai Allah bagi tahu kepada kita, am ala qulubi aqfaluha, atau ada pada hati kamu sekarang ini yang telah menutupi untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Rugi. Jangan sampai begitu. Boleh ya? Maka dari semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saat inilah meletakkan kepada suatu rasa pada Al-Quran itu, bila mana hadirin mendengar firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanirrajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saat inilah dia akan meletakkan satu rasa, pertama kepada Ramadan, kedua kepada Al-Quran, lebih-lebih lagi kepada Al-Quran. Ini perangai ni, biarlah raya nak datang bila pun, sampai masa datang-datanglah, puasalah. Kalau mana pun satu syaral beraya kita ni duk puasa, majlis agama suruh isytiharkan bila kita akan sambut raya. Nanti kami susah dengan order kami banyak lagi. Senang faham gini, kita kan bila dalam bulan Syakban, Rejab Syakban, kan nak mendatang kepada satu Ramadan, kita ada tak puasa yang dilarang? Puasa Syak kan, kita tak boleh puasakan pada 29 Syakban contoh, betul tak ni? Kerana takut pada hari itu jatuhnya satu. Buat benda yang sama lah pada Syawal, 28 hari bulan, tutup semua sekali order, cukuplah 29, 30, tunggu ajalah untuk bersedia menyambut Syawal, betul tak ni? Ni 29 pun sibuk nak urus niaga lagi, 30 pun sibuk lagi, cukup-cukup lah 28, okey lah, rehat dah 2 hari. Ni duk puasa.
Orang sampai meletakkan satu rasa kepada Ramadan, dia sambut dengan gembira, berakhir dengan penuh rasa. Ramadan nak pergi tu dia mari rasa apa? Sayu, sedih dan segalanya. Syawal kuala macam mana pun akan datang. Sama juga dengan Ramadan. Selagi tak mati, kita akan berhadapan. Maka raikanlah seluruh daripada perintah Allah Ta'ala dengan penuh beriman. Jangan ikut selera kita. Lihat ni, jangan ikut selera kita. Susah agama kalau ikut selera kita. Sebab apa? Dia berasa agama tu dia boleh atur ikut selera dia. Payah macam ni. Jangan begitu. Rugi kita. Sungguh pun rugi. Maka yang demikian hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sesiapa sahaja duduklah dalam platform yang terbaik dalam agamanya, bahawa umat lain dah tiada ada lagi kitab melainkan umat yang ada pada hari ini, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada padanya kitab untuk keseluruhan perjalanan kehidupannya, maka Al-Quranlah hari ini sebagai suatu keutamaan. Padanya ada suatu rasa dan air mata. Hayati dengan sebaik mungkin. Hadirin akan faham bagaimana Allah menjelaskan setiap daripada hidayah-hidayah yang telah ada pada diri masing-masing. Hadirin perhati sungguh sahaja. Ambil satu surah, hadirin jangan puluh semua takut nanti tak terbuat. Ambil satu surah yang hadirin dah pernah hafal. Apa dia? Kalau nak mula dengan Al-Fatihah, ambillah Fatihah. Ataupun dengan Ikhlas, ambillah Ikhlas. Duduk dengan Al-Ikhlas itu, ambil. Baca-baca. Sebab Al-Quran ni saya susun tapi kita tak hurai. Gini, Al-Quran padanya ada tilawah, dia mesti seiring dengan tajwid dan taranum. Kemudian dia ada tadabbur yang seiring dengannya tazakkur. Kemudian bila sampai kepada tadabbur tazakkur yang baik, dia akan mendapat kepada tafsir. Tafsir ini tentang apa dan kenapa. Kenapa Al-Quran diturunkan di sini? Kenapa ayat ni berkaitan dengan perkara ni? Kenapa? Apa sebabnya? Itu tafsir. Tafsir banyak hadirin, rujuklah mana-mana. Kemudian dia mesti ada tasdik. Tasdik ini hadirin membenarkan. Bila Allah bagi tahu kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, kena tasdik. Pegang sungguh-sungguh, bulat. Bila Allah kata masuk dalam agama Islam keseluruhan, masuk keseluruhan. Jangan masuk separuh-separuh ikut selera. Tak boleh. Sebab dia tasdik, mesti membenarkan. Kalau buka bab membenarkan ini, saya rasa pukul 11 tak habis lagi. Cerita tentang superhero yang ada dalam Al-Quran. Sungguh tasdik. Ada ni nak percaya siapa? Superman ke? Batman ke? Ke Transformer? Tak apa. Yang kelima, dia mesti ada tabligh. Tabligh ini tolong sampaikan. Walau ayat apa yang hadirin maklum, tolong sampai dan kongsikan firman-firman Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah puji, Rasulullah puji kepada man ta'allamal Qur'an wa 'allamuhu. Siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajar balik, maka dia terpuji. Lihat ni, hadirin masing-masing pada Al-Quran itu ada apa? 5. Dia ada apa dia tadi? Tafsir, dia ada tadabbur, dia ada tafsir tilawah, tadabbur, tafsir, tabligh, ni tasdik dan tabligh. 5 perkara ni lengkapkan pada Al-Quran, hadirin akan meletakkan satu rasa kerinduan dan kecintaan. Barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati ke atas semua. Wa anzil ala qulubina sakinatan. Allah turun ke dalam hati kita semua ketenangan. Warzuqna tilawatul Quran. Ya Allah, rezeki kepada kami untuk membaca Al-Quran. Warzuqna fahma wal ilma. Rezeki kepada kami suatu kefahaman dan ilmu pengetahuan. Waghfir lana, maafkanlah kami semua ya Allah atas kecuaian-kelalaian kami sendiri, kerana kami meletakkan rasa pada Al-Quran tidak setanding dengan Al-Quran dan dengan dunia-dunia yang telah kami letakkan nilai cukup tinggi. Kami takut dengan kehilangan harta yang ada pada diri, namun kami tidak endahkan Al-Quran yang ada dalam diri. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, agar Al-Quran yang ada pada diri kami hari ini menjadi syafaat ke atas kami semua dan ahli keluarga kami, dan merezekikan kepada kami suatu ilmu yang membawa kepada kebenaran, dan melihat suatu kecintaan Allah, bagaimana Allah merindui setiap pembaca-pembaca Al-Quran yang merindui jua kepada Allah Ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, faghfir lana, maafkanlah kami semua ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warzuqna lailatul qadar, rezeki kepada kami lailatul qadar. Barakallahu fikum jami'an. Takbir.